Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memberikan kita keizinan dengan rahmat, hidayah dan taufiqnya dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita menambahkan kefahaman kita. Kita ingin mencari petunjuk, teladan, pengajaran daripada ayat dalam suratul Al-Kahfi. Pagi ini kita akan memperincikan keterangan bagi ayat yang ke-23 dengan bagi ayat yang ke-24. Ayat 23 dan ayat nombor 24 ini mengandungi satu perintah yang lain yang merupakan perintah yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna ayat sebelum ini sudah ada perintah yang pertama dan sudah ada perintah yang kedua. Kalau kita kembali mengingati pada ayat yang ke-22, kita akan dapat mengetahui bahawa pada ayat 22 ada perintah yang pertama dan ada perintah yang kedua. Jadi ayat 23 dan 24 ini dia merupakan perintah yang ketiga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perintah itu ditujukan khusus kepada Rasulullah, tetapi perintah itu juga sebenarnya Allah nak tujukan kepada kita semua yang baca suratul Kahfi. Moga-moga kita sentiasa mengikuti titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 23 Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah baca minggu lepas. Allah memberitahu kepada Nabi jika Nabi ada keinginan nak buat sesuatu pekerjaan yang akan dilakukan pada esok harinya. Maknanya kalau kita ada suatu perkara yang kita nak buat petang ini, esok harinya, 2 hari yang akan datang, maka Allah berpesan kepada Nabi, jangan cakap nak buat perkara yang akan datang tanpa diiringi pada ayat nombor 24 perkataan insya Allah. Jadi ayat tu ada ayyasha Allah. Nah, ini kita biasa dengar, kita sebut perkataan insya-Allah, insya-Allah. Okey. Dalam ayat nombor 24 ni, 23 24, kenapa Allah membimbing Nabi supaya kalau nak buat masa yang akan datang pekerjaan sebut insya-Allah? Ada riwayat yang menyebutkan bahawa, kita dah sebut bahawasanya ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi pernah berazam untuk Nabi cerita tentang Ashabul Kahfi ini kepada 2 lelaki Arab, iaitu An-Nadhr dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Apabila Nabi ditanya tentang 3 soalan, maksudnya Nabi ada azam dia akan cerita esok, tetapi Nabi ni sebenarnya dia telah terlupa untuk dia menyebutkan insya-Allah besok saya akan cerita tentang Ashabul Kahfi. Di mana kita tahu Nabi itu lupa? Kalau kita baca pada ayat nombor 24, kita akan jumpa Allah mengatakan perkataan wazkur rabbaka idza nasita. Jumpa tak perkataan idza nasita, jika engkau lupa. Di sini kita dapat belajar
Lupa ini dia adalah sifat yang ada bagi manusia. Lupanya Rasulullah SAW tidak menjatuhkan sedikit pun darjat kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi kita jangan ingat lupanya Rasul ini adalah menjatuhkan kemuliaan Nabi. Tidak sama sekali. Allah Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi salah satu kelemahan manusia adalah lupa. Nanti kalau kita baca dalam suratul Kahfi, kita akan jumpa bahawa ada Rasul lain yang dia pun lupa. Antaranya nanti kita akan jumpa kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. InsyaAllah kita akan jumpa kisah Nabi Musa, yang Nabi Musa pun terlupa akan janjinya apabila dia nak berguru dengan Khadir alaihi salam. Dalam suratul Kahfi juga kita akan jumpa kisah Yusha' bin Nun, iaitu rakan yang teman Nabi Musa. Dia pun terlupa ikan yang dia bawa tu. Nanti kita akan kupas. Baik. Jadi daripada kisah ini, pengajaran yang kita dapat belajar, apabila kita nak buat sesuatu yang akan datang, contohnya kita kata esok kita nak buat, maka kita diajar dalam agama mesti kita menyandarkan pekerjaan nak buat itu dengan kehendak Allah. Tapi kata para ulama, kalau kita memang azam nak buat, kalau kita memang tak nak buat, maka tak boleh sebut insya Allah, sebab kita memang tak nak buat. Tapi kalau kita nak buat tetapi kita tak tahu lagi esok tu boleh buat ke tak boleh buat, tetapi kita ada azam nak buat, maka kita mesti mengatakan insya Allah. Menyebut insya Allah ini dengan melainkan kehendak Allah ini sangat besar tentang di dalam agama. Okey. Kenapa? Okey, kita masuk dulu kepada isu kenapa kita perlu menyebutkan insya Allah melainkan dengan izin Allah, kehendak Allah. Jawapannya adalah kita tidak tahu perkara-perkara yang akan datang. Betul tak? Kita tak tahu besok kita sihat ke, besok kita boleh buat ke, esok kita hidup ke, kita tak tahu. Jadi apabila kita nak buat satu pekerjaan, kita kata insya Allah, sebenarnya kita telah menyerahkan urusan esoknya kepada Allah. Okay, saya sebutkan dalil dalam suratul Luqman ayat nombor 34. Ayat ni kalau boleh diingat bagus. Kerana ayat Luqman 34 ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ni lemah. Allah kata apa pada ayat 34 surah Luqman? Saya ambil pada hujung ayat, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Kita tengok ayat ni dalam nota. Siapa yang ada nota bentuk hard copy bercetak, muka surat 166. Jumpa dalam slide nota ni, slide yang ke-332. Ini adalah ayat lain yang menunjukkan bahawa kita ni lemah sangat. Allah kata apa? Tak ada seorang pun dia tahu esok dia nak buat apa. Betul tak? Siapa yang tahu esok dia nak buat apa? Dia boleh jamin tak besok dia boleh ke masjid? Dia boleh jamin tak besok dia boleh belajar lagi? Allah kata tak ada seorang pun tahu esok dia dapat buat apa. Lepas tu Allah kata wama tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Tak ada siapa pun tahu di bumi mana negeri dia akan mati. Siapa boleh jamin dia akan mati di Taman Tun Roti Ismail? Siapa boleh jamin dia akan mati ketika mana dia solat? Di mana dia mati kita tidak tahu. Kenapa Allah kata macam tu?
Innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuan dia. Itu jawapan dia. Oleh kerana kita tidak tahu besok berlaku apa, akan datang berlaku apa, oleh kerana itu kita perlu menyandarkan urusan itu kepada kehendak Allah. Dalam ayat lain surah An-Naml ayat nombor 65, Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ayat ni Allah pesan kepada Nabi, cakap kepada umatmu, tiada siapa pun di langit dan di bumi yang dia tahu perkara-perkara gaib melainkan Allah. Okey, daripada ayat 23 kita dah sebut pengajaran yang pertama tadi. Okey, kisah dia seperti yang saya sebut riwayat tu, ya, apabila Nabi nak janji kata esok dia cerita, tiba-tiba wahyu tidak turun. Riwayat mengatakan hampir 15 hari. Hari pertama tak turun, Nabi dah gelisah dah. Sampai hari yang ke-15 Nabi tak dapat lagi cerita. Mana cerita Ashabul Kahfi ni? Sebab apa Nabi tak boleh cerita? Sebab Nabi tak tahu benda gaib. Oleh itu kalau ada mana manusia yang dia kata, kalau tuan-tuan jumpa manusia dia kata aku tahu benda gaib, aku tahu esok jadi apa, dia boleh ramal, dia tipu sebenarnya. Nabi sendiri dia tak tahu cerita Ashabul Kahfi kalau Allah tak turunkan ayat Quran cerita. Jadi Nabi dapat belajar dekat situ bahawa Nabi sangat bergantung kepada Allah. Kalau Allah tak turunkan wahyu, Nabi pun tak tahu. Secara tak langsung menunjukkan bahawa Nabi ini adalah seorang Rasul. Macam mana dia boleh tahu kisah umat Ashabul Kahfi, kisah dulu-dulu tu? Menunjukkan bahawa ini Nabi Rasul. Walaupun Nabi Rasul, Nabi bergantung kepada wahyu dari Allah. Baik tuan-tuan, saya nukilkan, tuan-tuan boleh baca apa ulasan Ibnu Katsir, ya. Apa ulasan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Allah didik Nabi, Allah bimbing Nabi. Okey, saya nukilkan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, dalam sejarah, hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dalam riwayat dia kata dia ada 70 isteri. Dalam riwayat lain dia ada 100 isteri. Nabi Sulaiman ni satu malam dia ada cakap macam ni, dia ada azam. Dia kata dia kata akan datangi semua isteriku pada malam itu, dan dia kata aku ada keinginan hasil hubungan badan tu nanti akan lahir anak-anak lelaki yang akan berjihad di jalan Allah. Dalam satu riwayat, malaikat kata kepada Nabi Sulaiman, sebut insya-Allah tu, sebut insya-Allah. Tetapi Nabi Sulaiman terlupa untuk mengucapkan insya-Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mendatangilah isteri dia tempoh satu malam. Hasil daripada hubungan dengan semua isteri dia, tak ada seorang pun isteri dia yang melahirkan anak yang sempurna. Tak ada pun. Seorang je dapat anak, tetapi anak itu juga dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, dia teringat bahawa dia sepatutnya apabila dia cakap dia nak mendatangi isterinya, dia perlu sebut insya-Allah, melainkan dengan kehendak dari Allah. Itu yang Nabi Ibrahim mengatakan. Dia kata apa? Dia kata insya-Allah. Maksudnya dia kata kalau disebut insya-Allah sudah pasti Allah memberi keizinan. Jadi tuan-tuan, sangat besar ya perkataan insya-Allah. Kita dapat belajar dekat sini, kita tak tahu benda ke depan, tetapi yang tahu itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita baca pada ayat nombor 24 tu, Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi, kalau kita lupa untuk kata insya-Allah, ataupun
kita lupalah sesuatu pun. Maka Allah ajar kepada kita kata apa? Wadhkur rabbaka. Tuhan kata apa? Tuhan kata ingatlah akan Tuhanmu. Jumpa tak perkataan wadhkur rabbaka. Ingatlah akan Tuhanmu. Kata para ulama tafsir dia kata dekat pelajaran nombor 2. Tengok dekat tindakan nombor 2. Kalau kita berada dalam lupa ingat Allah, ataupun kita lupalah sesuatu benda perkara kebaikan, maka kita disunatkan untuk mengingati Allah. Contohnya lah, kita lupa buat sesuatu, maka kita nak ingat tu, cepat-cepat kita sebut subhanallah ke, sebut apa saja tentang Allah. Kita sebut apa? Contohnya paling mudah subhanallah. Kita minta jauhkan daripada syaitan. Itu petua kalau kita lupa. Lupa nak buat sesuatu, cepat-cepat kita ingat kepada Allah. Apatah lagi kalau kita lupa nak sebut insya-Allah pada akan datang. Kawan kita ajak kita datang. Dia kata, "Ji, jangan lupa minggu depan saya jemput datang makan sekian walimatul urus," contohnya. Kita mah ada azam nak pergi sebab kita ada kemampuan, kita ada masa. Tiba-tiba kita terlupa nak cakap. Tak lama kemudian kita teringat, oh tadi lupalah nak cakap insya-Allah. Maka kita boleh sebut dalam diri kita boleh kata insya-Allah. Ataupun lupa buat sesuatu, kita sebut nama Allah. Okey, kita tengok ayat Quran Kita tengok kisah ayat Quran dalam suratul Al-A'raf ayat 201. Jumpa tak ayat Al-A'raf 201? Ayat Al-A'raf ayat 201 ni Allah menyebutkan kepada kita kalau kita lupa disebabkan oleh syaitan, maka kita kena cepat-cepat apa? Tazakkaru. Kita kena cepat-cepat ingat kepada Allah. Tuan-tuan, syaitan memang akan jauhkan kita daripada Allah. Antaranya dia akan buat kita lupa. Cuma bezanya kita dengan para rasul, mereka lupa bukan kerana dikuasai oleh syaitan. Tapi kalau kita lupa itu sudah fitrah, dan ia ada juga peranan daripada syaitan. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar pada pagi ini adalah kita sebut yang pengajaran pertama tadi, nak buat sesuatu yang akan datang, ada azam nak buat, memang ada niat nak buat, kita katakan insya-Allah. Seperti mana dalam suratul Fath ayat nombor 27, yang Nabi SAW ketika mana dia nak masuk Masjidil Haram, dia kata insya-Allah. Okey, maksud dia ayat lain ada sebut Nabi ketika dia mimpi dia akan dapat masuk kota Mekah, dia akan dapat tawan Mekah, dia dapat buat umrah, dia kata insya-Allahu aminin. Okey, jadi ayat lain yang menyebutkan bahawa kita memang perlu sebut insya-Allah, kita boleh jumpa dalam suratul Kahfi ayat nombor 69. Ini kisah Nabi Musa. Apabila Nabi Musa cakap, apabila dia nak ikut Nabi Khadir, dia akan kata satajiduni insya-Allah. Walaupun Nabi Musa tu dia pernah lupa, tetapi ketika dia nak ikut dia kata insya-Allah. Okey, saya nukilkan ayat akhir kisah Nabi Ismail. Ini kisah Nabi Ismail yang bapa dia cakap dekat dia suratul Saffat tu. Ini kisah sembelihan korban. Ini kisah dia nak disembelih oleh bapanya. Dia kata apa pada bapaknya? Dia kata qala ya abati fa'al ma tu'mar. Dia kata, ayah, buatlah apa yang Allah perintahkan itu. Apa dia perintah dia nak disembelih kan? Lepas tu dia kata apa dekat ayah dia? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dia kata engkau akan dapati wahai ayah, aku insya-Allah di kalangan orang-orang yang sabar.
Jadi dekat sini kita dapat belajar dua perkara. Yang pertama, saya kukuhkan sekali lagi, dalam setiap perkara yang kita ada azam untuk lakukan, kita mesti menyandarkan pekerjaan itu kepada kehendak dan izin Allah. Okay, kita dah nukilkan kisah Nabi nak masuk Masjid, Nabi nak masuk Mekah, kisah apa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ismail. Kenapa kita perlu sebut, insya-Allah telah pun kita terangkan. Dan apabila kita lupa dalam sesuatu perkara, kita mesti cepat-cepat kita ingat kepada Allah. Kita lupa nak buat sesuatu, benda-benda kebaikan, kita cepat-cepat ingat Allah. Subhanallah, apa yang kita lupa tu? Nanti dia akan datang balik. Jadi itu di antara dua teladan yang dapat kita belajar. Cuma ada sedikit lagi pada penghujung ayat itu, yang ini saya akan ceritakan insya-Allah pada keesokan pagi, pada ayat yang hujung tu. Jadi apabila kita sandarkan urusan kepada Allah, apabila kita lupa sesuatu, kita ingat kepada Allah, apa yang Allah akan bagi kepada kita. Ini kita akan perincikan pada keesokan paginya pada ayat yang ke-24. Dan insya-Allah besok juga kita akan masuk kepada ayat yang ke-25. Okey, maklumat yang saya sampaikan tuan-tuan dan puan semua ada di dalam nota. Mungkin agak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, itu hanya pendekatan saja. Jadi tetap boleh lihat dalam nota yang diberikan. Untuk muslimat, besok insya-Allah saya akan bawakan lagi beberapa naskhah nota yang lain insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma